Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nusalli wa nusallim ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi alhamdulillah kali ini kita teruskan lagi video kita daripada kertas Lughatul Quran, kertas bahasa Arab UPKK tahun 2019. Jadi insya-Allah kita sambung perbincangan kita bagi soalan berikutnya. Jadi sekarang kita berada pada soalan yang ke-16. Bentuk soalan adalah soalan pilihan jawapan dalam bentuk bergaris. Kamu diberi kenyataan, tempat kosong yang perlu diisi jawapan, dan jawapan perlu dipilih daripada 3 perkataan di sebelahnya. Okey, jadi bagi soalan seperti ini, arahan soalan dha' khattan, letakkan garis. Calon tidak perlu salin jawapan letak di sini. Tak perlu salin letak di sini. Kalau nak salin juga terpulang, tetapi yang memberi markah pada calon ialah jawapan di sini. Garis pada jawapan yang berkenaan. Jadi yang di sini lebih penting. Pastikan garis jawapan. Kalau tak tulis kat sini pun tidak mengapa. Yang paling penting garis jawapan di sebelah sini. Ini arahannya. Dha' khattan tahta al-ijabati sahihah. Letakkan garis, gariskan jawapan yang betul. Okey. Jadi kita lihat satu persatu. Seperti biasa, apa sahaja soalan yang kita baca, kita cuba keluarkan maklumat. Gunakan pensel kita untuk mencatat supaya kita tidak lupa. Kenapa perlu kita catat ni? Kerana selalunya suasana dalam Dewan Peperiksaan ini, calon-calon akan rasa gementar. Dan perasaan gementar, cemas. Kadang-kadang kita sedang menjawab, tiba-tiba pengawas peperiksaan, ustaz-ustazah yang mungkin kita tidak kenal lalu di sebelah meja kita menambahkan rasa cuak yang tak sepatutnya ada. Tapi benda tu kadang-kadang berlaku. Jadi calon perlu disiplinkan diri dengan kaedah-kaedah ini. Sebagai contoh dengan mencatat. Kalau kita lihat as-su'ban, kita tahu su'ban ini ular. Kita ingat sekarang, tulis ular. Okay. Al-fa'ra, kita tak tahu al-fa'ra apa, kita biarkan dulu. Okay. Kemudian kita tengok kepada pilihan jawapan. Pilihan jawapan ta'kulu, ya'kulu, ta'kulun. Pilihan-pilihan jawapan ini maksudnya berkaitan dengan perbuatan ular. Apa yang ular buat dengan benda ni? Ini adalah fi'il, kata kerja. Jadi ular apa dengan benda ni? Okay, kalau kita tak tahu, al-fa'ra ni adalah tikus. Al-fa'ra adalah tikus. Okay, jadi ular ta'kulu, ya'kulu, ta'kulun. Kalau kita lihat pada perkataan ini, semuanya datang daripada perkataan yang sama, akala. Kita tahu akala, kita tahu makulat, semua tu merujuk kepada makan. Jadi akala, takulu, yakulu, takulun, semuanya bermaksud makan. Tapi membezakan pada perkataan ini adalah huruf ta di depan, huruf ya di depan, huruf waw nun di belakang. Semua ni membezakan bilangan dan jantina. Jadi kalau ta di depan bagi fi'il mudhari' merujuk kepada, biasanya merujuk kepada perempuan, ataupun dalam situasi ini dalam fi'il mudhari' dia merujuk kepada kamu makan. Okey. Ya'kulu, dia makan. Ta'kulun, ramai. Jadi merujuk pada lelaki ataupun muzakkar, maksudnya nama yang tidak ada ta marbutah, yang ramai sedang makan. Jadi as-su'ban, dia bukan ramai. Alif nun pada su'ban juga bukan menunjukkan 2, tapi namanya su'ban. Jadi su'ban ini satu, dia sedang makan al-fa'ra, tikus. Jadi manakah jawapan yang tepat? Jadi kita lihat daripada su'ban, jawapannya adalah ya'kulu. Jadi kita gariskan, garis pakai pembaris. Jangan ikut ustaz ni, sebab ustaz senang nak tunjuk kepada kamu. Garis pakai pembaris. Okey. Kalau tak pasti, tak tahu nak jawab macam mana, tak pasti mana satu jawapan, tak apa, bulatkan dulu soalan, tinggalkan. Nanti di akhir nanti kita akan kembali semula ke sini, kita akan lihat. Okey, seterusnya soalan 17, Zaidun wa Aiman, tempat kosong, fil imtihan. Seperti biasa kita tengok perkataannya dibina daripada perkataan yang sama. Yanjahu, yanjahani, yanjahuna, semua daripada perkataan najaha, berjaya. Jadi fi'il mudhari' manakah yang sesuai untuk Zaid dan Aiman?
Zaid dan Aiman adalah dua orang. Zaid, Aiman, dua orang. Jadi manakah fi'il di sini yang menunjukkan dua orang? Kalau siapa yang masih ingat lagi perbincangan kita yang lepas, kita dah sebut perubahan-perubahan bilangan bagi fi'il mudhari' berlaku di hujung. Kalau yang ini tiada. Yang ini ada alif nun, yang ini ada waw nun. Jadi alif nun menunjukkan dua, manakala yang jahun waw nun menunjukkan tiga dan ramai. Jadi yang paling sesuai dan paling tepat adalah yang jahani. Okey, inilah jawapannya. Zainabun, seorang, dan dia adalah perempuan. Jadi kita ingat seorang perempuan. Tempat kosong Al-Quran Al-Karim. Al-Quran Al-Karim. Zainab, tempat kosong Al-Quran Al-Karim. Di sini apa yang diletakkan? Yaqra, taqra'ani, taqra'. Semuanya bermaksud membaca. Zainab baca Al-Quran. Tapi yang manakah antara fi'il mudhari' ini yang bersesuaian dengan Zainab sebagai seorang perempuan? Yang manakah yang menunjukkan seorang? Yaqra' ia menunjukkan perempuan, seorang. Taqra' menunjukkan seorang. Taqra'an ada alif nun menunjukkan dua orang. Jadi ini confirm salah. Jadi yang manakah yaqra' ke taqra'? Dalam situasi ini ya untuk lelaki, ta untuk perempuan. Jadi jawapannya Zainab taqra'. Jadi kita gariskan. Kalau kita ada conteng-conteng ni, nanti masa dah selesai, nanti nak serah kertas, pastikan yang comot-comot yang kita tanda-tanda ni kita boleh padamkan supaya ruang jawapan ni kemas untuk memudahkan pemeriksa menanda kertas. Ni penting. Okey, seterusnya soalan 19. Ahmadu, tempat kosong ilal maktabah. Ahmad, tempat kosong ilal maktabah. Ila adalah kata huruf jar yang menunjukkan maksud ke. Dia menunjukkan maksud ke. Ilal maktabah. Jadi kalau dah ada ila ke ni, mestilah kat sini pergi. Dia cerita pasal pergi sebab ada ke kan. Jadi yazhabu, tazhabu, yazhabani memang cerita pasal pergi. Tapi mana satukah pergi yang menunjukkan pada Ahmad? Ahmad adalah seorang lelaki. Tadi kita dah tengok kat atas ni, kita dah ada clue. Taqra'u dengan ta untuk perempuan. Jadi tazhabu untuk perempuan salah. Yazhabani alif nun. Kita dah tengok daripada atas tadi, alif nun untuk menunjukkan dua orang. Yang ni seorang je. Salah. Jadi jawapannya yazhabu. Jadi pastikan sentiasa rujuk dengan jawapan-jawapan di atas supaya kita konsisten dalam jawapan kita. Kalau jawapan atas ni kita betul, jadi kalau bawah ni kita rujuk, biasanya kita akan betul lah, tak salah. Tapi yang menjadi masalah kalau atas pun dah salah. Jadi yang lain-lain ni pun jadi keliru nanti kan. Jadi kita kena berhati-hati. Yang seterusnya at-talibat, ada alif ta. At-talibat bila ada alif ta menunjukkan perempuan yang ramai, pelajar perempuan yang ramai. Tempat kosong fi syahri Ramadan. Fi syahri Ramadan, dalam bulan puasa. Apa dia? Tasum, tasumani, yasumna, semuanya cerita pasal puasa. Tapi yang mana satu fi'il yang menunjukkan orang perempuan ramai berpuasa? Kita tengok satu-satu. Tasum, dia tidak ada penambahan apa-apa di belakang. Jadi ini menunjukkan seorang. Jadi ini tak betul. Dia tunjuk seorang. Ni ramai ni. Alif ta ni ramai. Tasuman, alif nun. Alif nun ni dua orang. Tak boleh juga. Jadi yang tinggal, yasumna. Yasumna. Inilah jawapannya. Okey. Kalau tak pasti jawapannya, seperti biasa tinggalkan. Jangan buang masa di sini. Tinggalkan. Nanti akhir sekali nanti kita akan kembali semula pada soalan ini. Okey, ini cara paling selamat dan terbaik. Okey, seterusnya soalan 21. Arahan soalan, kita lihat arahannya ialah dha' alamah, letakkan tanda, simbol ni, right, dalam ibarah yang betul, dalam kenyataan yang betul, dan tanda pangkah pada kenyataan yang salah. Kalau ni betul, right. Kalau ni salah, pangkah. Ingat, tanda dengan jelas. Jangan kita pergi buat ukiran, lorek, warnakan, tak nak. Jangan buat benda-benda yang memeningkan kepala pemeriksa. Kita buat yang simple saja. Kalau right, right lah. Huma tilmizani mujtahidani. Huma, ni adalah domer. Domer kata ganti nama. Jadi domer ni sebahagian daripada isim. Tilmizani juga nama. Dia adalah nama bagi jawatan atau pangkat, iaitu pelajar. Mujtahidani, mujtahid ini sifat, juga nama, kata nama sifat yang menunjukkan sifat bagi pelajar. Jadi huma, mereka berdua pelajar rajin, yang bersungguh-sungguh.
Huma menunjukkan dua orang. Tilmizan ada alif nun menunjukkan dua orang. Mujtahidan menunjukkan dua orang. Huma boleh untuk lelaki perempuan, tetapi bila di sini tilmizan, dia menunjukkan lelaki, dia tak ada ta kat sini. Kalau perempuan tilmizatani, tapi tak ada ta. Mujtahidani mengikut, sifat akan mengikut. Kalau sini tak ada ta, sini pun tak ada ta. Kalau sini tilmizatani, kat sini mujtahidatani. Ni sifat ni dia kerja dia ikut je. Dia akan ikut isim sebelum dia. Jadi sekarang betul tak ayat ni? Betul. Kita write. Okey. Hunna talibatun mujtahidun. Hunna. Kita tengok. Ingat balik domer pada jari kita ni. Hunna duduk dekat mana? Huwa huma hum. Hiya huma hunna. Ni jari perempuan. Jadi hunna untuk perempuan. Hunna, dia mula daripada atas ni bilangan dia. Seorang, dua orang, tiga orang. Tiga orang. Jadi di sini patutnya hunna untuk tiga orang perempuan. Ramai. Jadi kita tengok di sini. Hunna talibatun. Talibatun. Kita dah jumpa kat atas ni dah ada clue dah. Kalau ramai, talibatun. Alif ta dia macam ni. Yang ni ta dia macam ni je. Ini untuk seorang. Jadi ini ramai, ini seorang. Dah salah. Dia dah tak kena dah. Mujtahidun. Mujtahidun kalau perempuan sepatutnya mujtahidatun. Jadi ni tak kena, ni tak kena, ni tak kena. Semua tak ngam. Jadi jawapannya salah. Dia salah sebab dia tak sama. Ni mesti sama. Kalau sini hunna, sini sepatutnya talibatun mujtahidatun. Kalau kita nak kata ni talibatun, sini kena hiya talibatun mujtahidatun. Kalau kita kata mujtahidun, maka sini mesti huwa talibun mujtahidun. Jadi salah sebab tak betul. Okey, anta tabibun. Anta tabibun. Anta kat mana? Tengok balik. Huwa huma hum. Hiya huma hunna. Anta antuma antum. Anta jari lelaki. Ni jari lelaki. Duduk di atas sekali maknanya seorang. Satu, dua, tiga orang dah ramai. Jadi ni seorang. Anta seorang lelaki. Anta seorang lelaki. Jadi kamu kalau takut terlupa boleh catat. Anta seorang lelaki. Jadi satu lelaki anta tabibun. Tabibun ni apa? Doktor. Lelaki ke perempuan? Lelaki. Kalau perempuan dia ada tamar butah kat belakang dia. Tabibun. Betul tak? Anta tabibun. Betul lah. Seorang lelaki. Okey. Hum talibatun. Talibatun. Hum apa dia? Tengok balik. Huwa huma hum. Hum untuk lelaki. Jari lelaki untuk lelaki. Satu, dua, tiga orang dah ramai. Jadi home untuk lelaki. Tiga orang dan ke atas. Jadi home ni tiga lelaki ramai. Talibatun. Tengok balik alif ta ni. Kita cerita tadi kat atas tadi. Kita cerita kat sini tadi. Isunya kalau alif ta ni adalah untuk perempuan ramai. Home tiga lelaki. Tiba-tiba kat sini perempuan ramai. Jadi betul ke salah? Salah. Dah tak sama. Ana muallimun jadidun. Ana duduk dekat sini. Huwa huma hum. Hiya huma hunna. Anta antuma antum. Anti antuma antunna. Ana nahnu. Ana nahnu. Ana merujuk pada saya seorang. Sini seorang. Seorang boleh lelaki ke perempuan? Boleh dua-dua. Lelaki boleh, perempuan boleh. Jadi ana, kalau kita kata sini muallimun, betul. Muallimun dia seorang lelaki, seorang guru lelaki. Betul tak yang sebelah dia jadidun? Betul, sebab sini muallimun tak ada tamar butah, sini pun tak ada tamar butah. Ana muallimun jadidun, betul. Okey. Jadi ini adalah contoh cara kita menjawab. Andai kata tak pasti, bulatkan dulu, tinggalkan dulu. Jadi itu saja untuk setakat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.